Cái thằng này mà. Cái thằng này. Hậu to. Đây rồi. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okay. Ni bulan ni. Oh, dah juga tiga. Oh, siap tu. Siap video. Allahumma salli ala sayyidina. Ibrahim. Dah 10-6 minit ni, mana yang lain Sure doktor, saya pun dah best BPC korang pun. Itulah, nanti takut terlepas. Saya dah ingatkan kan hari ni ada taklimat kan. Ya.
Saya tengok dalam grup ni macam ramai je yang tak baca mesej lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 yang tak baca mesej link lagi. Tambah lagi tak orang? Tambah tak? Dah 90. Okay. Sepatutnya ada. Tak bangun lagi dah ni. Study struggle ni kot. Kita tunggu sampai 10.10 eh. 10.10 tak ada. Saya rasa kena start dah kot. Kurang jadi 89 pula. Sembilan puluh. Tak apalah, 10.10 saya start jugalah. Dah 10 minit, lambat sangat dah. Lagi seminit. Okay. Dah 10.10 okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dengarkan suara saya? Waalaikumsalam doktor. Dengar. Dengar doktor. Dengar, okay. Salam, Selamat dengar pagi, doktor. morning, alright, okay. So before kita start kita punya taklimat, bagi yang beragama Islam, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. So apa khabar semua? Saya harap semua sihat kan? Semua sihat-sihat sejahtera, berada dalam keadaan yang baik, okey. So hari ini adalah hari berkaitan yang dengan PSM kan. Saya terima sangat banyak feedback dan saya pun ada beberapa pelajar kontak saya nak jadikan supervisor dan beberapa pensyarah-pensyarah lain mereka terima approach daripada pelajar juga berkaitan dengan kekosongan untuk menjadi penyelia bagi projek Sarjana Muda 1. Alright, okay, untuk pengetahuan semua, projek Sarjana Muda 1 ini adalah pada semester hadapan, kan? Pada semester 2, 20, 21, 20, 22. Alright, so ini adalah penerangan ringkas berkaitan dengan projek Sarjana Muda supaya awak semua tidak ketinggalan dan mungkin ada yang tidak jelas tu, sekejap saya kena mute.
Tolong mute sekejap. Siapa yang tu? Sekejap Siapa yang saya tak nampak kat sini pula. Oh ni, okey. Aisyah, okey dah. Alright. Okay. So ini adalah berkaitan dengan taklimat berkaitan dengan berkaitan dengan bachelor degree project. Alright. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya lah. Okay. Saya adalah TS Technologist Dr. Muhammad Hilmi Izwan Abdul Rahim. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Pengurusan Pembinaan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan Universiti Tun Hussein on Malaysia. Kenal saya tak? Korang pernah nampak saya ke? Kenal tak saya? Kenal. Kenal. Saya pernah mengajar ke tak pernah kan? Belum. Belum, tapi kenal lah kan? Dan semester depan saya akan mengajar satu subjek awak semua. Subjek apa? Tunggu semester depan. Alright? Okay. So ini adalah email saya. Tolong screenshot ke tolong copy ke tak kisahlah. Tapi you kena tahu this is my phone number and this is email. It is very important for you because I am your coordinator for the final year project ataupun bachelor degree project bagi kursus BPC. So this is very important for you untuk tahu saya dan kenal saya dan ada personal contact saya. Alright. So if you have any problems, please do not hesitate to contact me, okay? You boleh contact saya. Janganlah contact tengah-tengah pagi, janganlah contact tengah-tengah malam. Tapi kalau boleh contact lah bila-bila masa pun tak ada masalah because saya okay je. Okay? Alright. Okay, so saya nak explain dekat awak semua berkaitan dengan apakah yang tanggungjawab yang saya perlu laksanakan. Okay, this is my responsibility. My first responsibility is to compile and propose BDP titles. Ini paling penting kan, saya akan mengumpulkan semua tajuk-tajuk yang awak semua akan laksanakan bagi projek sarjana muda satu pada semester hadapan. Bila saya nak kumpulkan, sekejap lagi saya akan explain bila, di mana, bagaimana. What is the process involved dalam compiling propose of the BDP titles ataupun final year project titles. Okay. And then my responsibility to allocate the number of students per supervisor. Saya akan peruntukkan berapakah pelajar yang dibenarkan ataupun had maksimum pelajar yang perlu masuk kat dalam setiap pensyarah. Okay, nanti saya akan explainkan juga berapa peruntukan yang diberikan. Alright. And then kemudian conduct briefing regarding project guideline. So today, ini adalah saya akan laksanakan briefing untuk kali pertama. Dan kali kedua, kali ketiga mungkin kita akan laksanakan pada semester akan datang. Okay, tetapi this is very important. This is the early process for you to know what is actually the BDP about. Okay. And then organize the BDP seminar. Okay. Saya akan laksanakan pada semester hadapan because kita akan berjumpa pada setiap minggu. Ada diperuntukkan jadual waktu untuk kita berjumpa and saya akan guidelines apa sebenarnya topik yang perlu di-share dalam seminar tersebut. Mungkin saya akan memberi penerangan berkaitan dengan apakah yang dikatakan dengan research, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Alright, you don't have to worry. Instead of you di guidelines, you di guide oleh you punya supervisor, saya sebagai coordinator juga akan membantu awak semua untuk mengenali berkaitan dengan research secara general. Tetapi saya tidak boleh sentuh secara mendalam dengan you punya kajian because I am not your supervisor. Okay, saya ada juga nanti boleh ambil boleh ambil pelajar, tetapi dalam in terms of coordinator, in terms of penyelaras PSM bagi BPC, saya akan menerangkan secara general. How you want to go in depth with your study, you have to contact with your supervisor, discuss dengan supervisor, pelaksanaan bersama supervisor. Right. And then coordinate BDP grading, saya lah yang akan coordinate you A ke B ke C ke D ke E ke F ke G ke H ke. Okay, saya yang akan coordinate all the marks from the supervisor and also from the panels. Saya akan compilekan. And then discuss seminar and scheduling with faculty. Saya akan melaksanakan bila untuk tarikh membentang tajuk, bila untuk tarikh untuk bagi pelaksanaan pembentangan akhir. Alright. Sekejap ni. Oh, ramai tak mute lagi ni. Sekejap ni. Okay. Then
Dan last kali is to prepare report on student performance. Itu tanggungjawab saya. Saya akan buat performance report either bagaimanakah pencapaian PSM 1 bagi awak semua. This is all my responsibilities regarding on the duties of coordinator saya sebagai penyelaras PSM 1. Right. Okay. So ini adalah pengenalan kepada awak semua. What is actually the BDP ataupun Bachelor Degree Project ataupun orang panggil FYP ataupun orang panggil PSM. Memang orang kata this is very horror, sangat takut bila dah berdepan dengan BDP because you are doing your assignment, macam assignment tapi dia berat lagi daripada assignment. We are start approach on the research. Apa sebenarnya BDP ni? So Bachelor Degree Project is an academic research related to an area of the study. So bila kita kata area of the study, it's related to the constructions management because you are students under the BPC. Maksudnya you adalah student untuk constructions management. So all the research yang you develop nanti ataupun all the research yang you kena buat nanti kena relate dengan you punya constructions management. Bagaimana? So you lihat balik apa subjek yang you dah belajar, apa ruang lingkup bagi constructions management. So all the related research boleh dilaksanakan dalam you punya FYP 1, right? Dalam FYP. And then number 2 is BDP is a compulsory for all final year student. Wajib untuk final year student. You kena buat BDP 1 untuk melayakkan you, untuk menggraduasikan you. So ini adalah wajib, jatuh hukum wajib. Alright, so a requirement for the award of the bachelor degree. You tak buat, you gagal, you tak laksanakan, you tidak boleh graduate dengan jayanya. Right, and then the evaluation of the supervision procedure are based on the UTHM thesis writing guide available online. Ini adalah orang kata kitab ataupun orang kata a main guideline for you untuk you tahu apakah garis panduan bagaimana menulis, apa yang kena ada dalam introduction, apa yang kena ada dalam problem statement, apa yang kena ada dalam literature review. So all ada dah dalam UTHM thesis writing guideline. So you boleh Google, okay, you search dekat Google Engine tu UTHM thesis writing guide. So dia akan keluar lah dekat situ. So you boleh tengok, you boleh baca, you boleh hadam dan sebagainya. Okay, so this is all related to the introductions. What is BDP? Alright. So bagaimana BDP ni akan dilaksanakan? Okay, ia akan dilaksanakan secara, the first one is a systematic and supervised academic exercise in specific knowledge area through the use of relevant principle concept and problem solving techniques. Kan, dia saling hubung kait di antara bagaimana you melaksanakan secara konsep you adalah relate dengan you punya constructions management dan cuba ideologi yang you laksanakan itu adalah untuk mencapai sesuatu jalan penyelesaian. Bukan jalan penyelesaian yang terlalu besar. Mungkinlah you kata you nak buat research berkaitan dengan contoh dulu bidang saya sebenarnya adalah super duper senior awak. Okay, saya lahir daripada BPC, saya lahir daripada Master in Constructions Management, saya lahir daripada PhD in Constructions Management. I'm totally graduated from the UTHM, from the BPC, from the FPTP. So saya sebenarnya darah yang mengalir dalam badan saya is darah you semua. Okay, so we are as a adik-beradik dulu sebenarnya, okay. And now I'm working setelah 2 tahun saya berkhidmat di Universiti Tunku Abdul Rahman di Kajang. So saya kembali ke UTHM untuk memberi khidmat bakti saya kepada UTHM. So you kena menyelesaikan masalah. Contoh saya punya research adalah berkaitan dengan illegal dumping activities in construction management. So maksudnya saya melaksanakan bagaimana saya nak mengkaji pembuangan sisa pepejal di tapak pembinaan secara haram. Okay, orang kata you buang sampah domestik tu, you buang is a illegal activities, right? So the legal activity you have to dump ataupun masukkan ke dalam tong sampah. Tetapi the law of awareness among the construction players yang menyebabkan berlakunya pembuangan sisa pepejal daripada tapak pembinaan itu secara haram. Diorang buang di tempat-tempat awam, diorang buang di longkang-longkang, diorang buang. So this is the illegal activities, kan? So what is the solving of this technique? Saya buatlah something method. Saya cakaplah to suggest what based on the research. Ada research process dia. Itu yang kita panggil is the process of the research.
bagaimana you merangka, bagaimana you mengeluarkan mengeluarkan segala pembacaan dan you menyelesaikan, cuba memberi cadangan di atas permasalahan yang wujud tadi. So this is the nature of the research. You kena faham, alright? Okay. Sama juga problem solving teknik dan juga principal concept. And this is very important, supervise. So dengan supervise akan memastikan bahawa you ni dalam track yang betul. Okay, dalam track yang betul. Siapa yang akan supervise? All the lecturers in BPC program. Kita ada 16 pensyarah. Saya akan terangkan dekat awak nanti setiap satu pensyarah. Siapa mereka? Sebentar saja lagi. Alright. So this the objective of the BDP to expose student to a systematic problem solving process. So integrate various course learned during the entire bachelor program. You boleh rujuk baliklah apa subjek yang you belajar. Contohnya you berminat berkaitan dengan UKO. So land survey, okay, land survey. So you buatlah research berkaitan dengan land survey because you dah touch kan, you dah sentuh berkaitan dengan land survey tu masa during you punya setahun pertama. So you bolehlah buat research berkaitan dengan tu. Okay, contoh. And then student need to apply a critical thinking, problem solving and other soft skill elements to complete a project. Kan? So macam saya cakap lah, this is the learning process. This is the process bagaimana you membuat penyelidikan. Ramai pelajar kata susah lah, takut lah. For me, I really love dalam penyelidikan. Saya sangat suka untuk menghasilkan penyelidikan because it's very good tau. Masa saya buat degree dulu, saya buat adalah noise pollution. Bagaimana saya mencerap bunyi di kawasan perumahan dan kawasan industri. Menarik kan? Saya bawa alat, saya pinjam alat itu di fakulti kita, is a sound level meter, and then saya pergi ke kawasan perindustrian di Pasir Gudang. Saya duduk dekat situ selama 2 jam, saya cerap data bunyi. Akan very interesting. Itu kita panggil sebagai critical thinking process. Bagaimana you menyelesaikan masalah pencemaran bunyi daripada kawasan perindustrian kepada kawasan perumahan. Kan? It's a very nice. Sometimes ada juga pelajar membuat research berkenaan dengan structure. Dia pergi lab, okay, dia buat bancuhan konkret dan dia buat additional bahan tambahan. Contohnya dia masukkan tayar. Contohnya dia masukkan tayar punya waste. Contohnya masukkan foam. Bagaimana additional bahan tambah itu dapat menguatkan struktur ikatan konkret yang you nak hasilkan. Kan menarik tu you buat. So this is what we call a soft skill element to complete a project, dengan involve dengan you punya critical thinking dan juga bagaimana you menyelesaikan masalah. So this is what we call a nature of the research. Jangan takut, jangan stress, because the research is very seronok. Sebab you yang buat, you yang tahu, you yang rasa sendiri. Alright? Okay, ini nanti sebenarnya kita akan explain pada semester hadapan. I just want you to know there are 3 CLO involved in this research. Alright, so kita ada CLO1, CLO2 and a CLO3. Alright, so bagaimana CLO1 is a prepare your research proposal. Nanti semester depan you akan prepare you punya research proposal related to the construction management. And then CLO2 is a cover to execute a systematic process to identify a research problems. Dan number 3 to express the issue and the method. Adalah sebab kita ada contoh dalam PSM 1 ada 3 bab. Bab pertama is introductions. Dalam introduction tu kita akan express the issue dalam problem statement. Macam saya cakap tadi, saya buat pasal construction waste management. Apa isunya? Law of awareness among the construction players related to the construction waste management. Itu isu yang saya ketengahkan. And then method dia, bagaimana saya metodnya? Saya buat pelaksanaan survey, saya hantar dan menerima pandangan expert daripada industri. So itu terlibat dalam chapter 3. Kan? Chapter 3 adalah research methodology. So nanti jangan risau, kita akan explain secara detail pada semester hadapan. Okay, in this early stage, you just want you to know apa sebenarnya yang you akan buat. Kan? Macam a starter for you lah. Right. Okay, so this is the responsibility you. Okay, responsibility you. Number first is a register. Register for bachelor degree project, sorry nanti you punya FYP tapi kod dia adalah BPD lah. Okay, so you kena register adalah pada waktu register tu you kena register. Jangan tak register Kalau you tak register, you memang takkan boleh buat FYP lah.
pendaftaran sama saja seperti sebelum-sebelum ini. Bila dah buka, you daftarlah. And then, so proses sebelum register ni nanti saya akan explain. Inilah proses yang you akan mula laksanakan. Okay, tetapi ini adalah saya ceritakan bagaimana proses secara general. Okay. So selepas you register and then you kena daftar daftar melalui EPSM pada minggu pertama. Register ini dengan register ini adalah berbeza bermula daripada semester lepas, okey, semua pelajar perlu mendaftar supervisor secara online. So nanti saya akan cerita proses dia, tetapi you kena tahu pada minggu pertama hanya 3 hari saja. Minggu pertama tu akan buka pada hari Ahad, Isnin dan Selasa. Selama 3 hari pelajar perlu menekan supervisor yang telah dipersetujui dan yang telah diwartakan oleh saya. Okey, nanti saya akan keluarkan tentatif pada hujung bulan 2 ataupun awal bulan 3 sebelum kita start semester adalah pada 20 hari bulan 3 kan. Kita akan start semester adalah pada 20 hari bulan 3. Tetapi sebelum itu saya akan keluarkan senarai pendaftaran pelajar. Contohnya Izzuddin di bawah saya. So nanti pada hari kejadian, pada hari minggu pertama ni, Izzuddin perlu klik saya sahaja. So saya dalam ni ada 120 orang pelajar. So setiap orang saya dah masukkan siapakah nama bakal supervisor dia. Jadi awak semua perlu mendaftar mengikut PDF, mengikut dokumen yang saya akan bagi sebelum hari pendaftaran. Tolong kalau Izzuddin adalah dah approve, dah sign, dia di bawah saya dan saya dah keluarkan jadual, dia di bawah saya, bermaksud dia daftar dengan saya. Jangan tiba-tiba klik Dr. Suzaki Min pula. Kan? So sebenarnya proses ni saya dah laksanakan sebelum untuk memastikan bahawa kelancaran pada ketiga-tiga hari tersebut adalah dalam keadaan yang baik. Saya tak nak ada isu tiba-tiba siapa lagi dalam ni tiba-tiba Atira Nabila dia dah deal dengan Dr. Yamani, tetapi suddenly kuota Dr. Yamani dah penuh disebabkan oleh Safirah terklik Dr. Yamani. Tak boleh macam tu, okey. So nanti pastikan bahawa awak semua mengikut PDF yang saya akan bagikan. Okey, tak apa, nanti saya akan terang secara detail. Okey. And then you have to meet with your supervisor. Minimum adalah 7 kali dalam semester hadapan bermula semester hadapan. Kita kira sekarang bermula pada semester 2, 20, 21, 22, which is we start on 20 of March. So daripada minggu pertama sampailah minggu ke-14 ataupun sampai minggu ke-13, pembentangan you pada minggu ke-14, you kena jumpa dengan supervisor sekurang-kurangnya 7 kali. Ini wajib. Okey, kalau you tidak jumpa supervisor, so warning letter akan diberikan untuk menunjukkan bahawa unsatisfactory from your supervisor. Kena ingat, minimum is 7 times. Okay, so initiative to solve the problems to meet your supervisor. So logbook ni you kena isi logbook. Setiap pertemuan dengan supervisor ni perlu dinyatakan dalam logbook. Logbook ni dalam SMAP you lah. Nanti saya akan explain pada semester hadapan, jangan risau. Alright. So approval ni adalah, this is the process. Apa yang you kena buat adalah logbook you, report you, seminar paper dan BDP report. Apa ni semua pada semester hadapan nanti kita akan buat, jangan risau. Okay. Cuma saya nak Izzuddin tolong ingatkan saya akan tunjuk dekat awak semua dekat mana you boleh dapat segala maklumat berkaitan dengan PSM. Boleh tak Izzuddin? Doktor, boleh. Alright, okay. So, inilah yang paling semua nantikan. Alright. So, this is the supervisor dan topik ataupun bidang-bidang yang berkaitan dengan supervisor. Alright. So, ini adalah semua pensyarah-pensyarah. Okay. Ini adalah semua pensyarah di bawah Jabatan Pengurusan Pembinaan yang merupakan bakal-bakal supervisor awak. So we start from the Dr. Roslyn Zainal. Okay, this is our head department.
head of department KJ kita. Okay, KJ kita bidang dia adalah Construction Technology Management. Semua dekat sini bidang Construction Technology Management because kita ni daripada BPC, right? And then bidang kedua adalah Construction Planning dan bidang yang ketiga adalah Sustainable Constructions. Okay, and then number 2 is PMTS Dr. Siew Tawi. So sama juga Construction Technology Management, but he's expert in environment management and also sustainable constructions. Number 3 is PM Technologist Dr. Roshatini Omar. Okay, bidang dia adalah Construction Technology Management, Building Construction and also Sustainable Constructions. And then we have PMTS GS Dr. Suzaki Min Mohammed, more on the Construction Technology Management, Sustainable Constructions. Okay, this is Technologist Sharifah Mariam, Sharifah Musa, also Construction Technology Management and Environment Management. And we have TS Dr. Yamani Yahya. He's expert related to the construction technology management, virtual constructions, sustainable constructions. Okay, this is Dr. Narima, PMTS Dr. Narima. She is my supervisor dulu tau. Rupanya Dr. Narima adalah supervisor saya masa degree, supervisor saya masa master dan supervisor saya masa PhD. And she is an expert in construction technology management and also all the courses related to the construction management. Kan? And then kita ada PM Dr. Mat Asrul Nasib Mushrooms, our TDPP. Okay, he's expert in project delay, dispute resolutions, satisfaction and happiness. Bukan happiness dalam kekeluargaan tau, happiness dalam constructions. And also last is the measurements. Okay, also we have PM Dr. Haryati Shafi'i, her expert in environmental management, safety management, sustainable development, environment quality and quality of life, right? And then we have PM Dr. Aryani Ahmad Latifi. Dia expert dalam strategic management, BIM, business performance, project management, construction procurement, construction technology management. And we have PMTS Dr. Goh Kai Chen. He's expert in IT in construction. So information technology, macam you nak buat pasal cloud ke, you nak buat pasal apa ke, so he's expert in that area. And then sustainable constructions and also infrastructure management. Okay, we have Dr. Fadli Hatun Manaf. Okay, dia dalam teknologi constructions, materials, GIS, okay, ada IEM, ada virtual constructions, sustainable construction. You can Google dia, okay. And then kita ada Dr. Noliana Sarpins, TS Dr. Noliana Sarpins, her expert in sustainable constructions, construction procurements and contract facility management, constructions management. Alright. Another on the next person is Dr. Hamidul Muhammad Noor. Okay, he's expert in development model. Apa-apa model yang you nak develop based on the computerizing ke apa ke, he's expert dalam bidang tu. Alright, and then sustainable constructions, green technology, waste to wealth numerical analysis. Itu bidang dia. Nanti you boleh explore lah apa yang waste to the wealth numerical analysis. And we have a surveyor Zailawati Khalid. Saya rasa surveyor Zailawati ni ajar you kan? She's expert in construction process, kan? Kita ada construction process, and she also expert in construction procurement. Kok you nak buat research berkaitan dengan tender ke, berkaitan dengan BQ ke, so you can refer to her lah. And last but not least, tertinggal, that is me, Dr. Muhammad Hilmi Izzuan Abdul Rahim. Okay, my expert in a construction waste, okay, sustainable constructions, project management ataupun project performance. And saya boleh buat semua bidang because saya adalah merupakan graduan dalam BPC. So insyaAllah, I can explore anything related to the constructions management. Alright, so inilah dia muka-muka pensyarah-pensyarah awak di Jabatan Pengurusan Pembinaan dan merupakan potensi bagi supervisor awak. Okay. So saya hold sekejap dekat slide ni. Saya nak awak semua lihat. Okay. Dan if you have any questions, you buka mikrofon dan you tanya dekat saya. Ataupun you ada apa-apa soalan dekat chat. Okay. Ada apa-apa soalan tak anak-anak?
Masih dengar ke suara saya ni? Dengar kan? Oh, dengar doktor. Setakat ni tiada soalan lagi. Okey, ada tak apa-apa soalan you nak tanya? Anything related to the semua pensyarah bidang Dekat chat mereka. ada soalan tu. Dekat chat ada soalan. FYP ni kena habis ke SEM 2 juga ke? Kan? Kan? Apa ni, Okey. FYP ni kena habiskan SEM 2 ke? Muhammad ni Muhammad mana? Muhammad BPC. HR dengan doktor. Dalam ni ada pelajar tahun 1. Kenapa ada pelajar tahun 1 Sebab ada ni juga, saya dapat link, saya masuk lah. Awak ni akan daftar subjek ni ke? Ada doktor yang bagi link. Saya yang bagi link dalam grup kan? Bukan doktor, ada yang doktor-doktor yang share link jadi dekat grup PAK dia orang, jadi ada tahun 1 yang masuk taklimat dan grup WhatsApp PSM kita. Oh, okey. Tu yang ada tu yang saya tengok juga tadi, ramai juga tahun 1 masuk. Awalnya ambil PSM. Lah, sebenarnya siapa yang ambil PSM 1 pada semester hadapan saja. Siapa yang tak ambil PSM tak perlu ambil pun. Oh, okey. Okey. Korang kan ada korang punya takwim kan? Ada. Jadi sebabnya saya tak dapat lagi tahu berapa orang pelajar sebenarnya. Saya based on ni saja pendaftaran saya tengok dalam grup WhatsApp tu. Ramai ni. So maksudnya siapa yang dekat sini adalah pelajar. Sebenarnya kalau you nak tahu ke tak you akan ambil PSM adalah you mengikut kepada subjek yang you akan daftar pada semester hadapan. So siapa yang tak daftar subjek PSM semester hadapan tak boleh masuk. Okey? Ini untuk setahu saya pelajar tahun 3 saja. Dan mungkin S diploma. So pelajar tahun 1 takkan ambil lagi sebab semester hadapan tidak ditawarkan untuk subjek PSM dan you tak boleh ambil subjek PSM pada tahun 2. Siapa dekat tahun 1 kat sini? Boleh Saya. tak? Tahun 1? Saya. Oh, ni mesti supervisor, ni mesti PAK awak share kan? Siapa PAK awak? Okey, siapa tahun 1 tolong left group sekarang dan tolong left meeting. Boleh tak anak-anak sekalian? Boleh doktor, sorry. Tak apa, sebabnya saya nak tahu berapa bilangan yang betul-betul. Sekejap semua. Ada lagi ke pelajar tahun 1 kat sini? Yalah, ramai sebenarnya. Izzuddin. Ya, saya doktor. Sebenarnya tahun 3 ada berapa orang? Anggaran kita orang 111. Tam kan, Amirul? Ya, 111.
Jadi 111. 111 tu yang memang akan daftar subjek kan? Betul. 111 tu yang akan ambil PSM lah. 111 tu termasuk SD ke tam? Rasanya tu masuk SD sekali. Oh, tolak sikit lah. Sebab ada SD yang dah ambil kan. Ada SD yang dah ambil. SD tu 11 orang yang dah ambil dengan saya masa hari tu. Masuk dalam 100 je lah. 100 je lah. Orang ada berapa orang? Tapi dalam grup ni, bila dah left ni dah tinggal 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 104. Lebih kurang macam itulah. Orang main juga terkejut saya. PAK awak ni, dia main share je nanti saya macam tu. Tak apalah. Okay. So, okay. Ada lagi soalan tak tu? Ramai. Good morning, Dr. One of my friend tried to enter the meeting but he couldn't enter because it showed wrong passcode. Ya ke? Kalau yang lain ni masuk okey je? Cuba suruh kawan you masuk balik. Alright? Okey, ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan para pensyarah awak ni? Kalau tak ada, saya next slide So you bolehlah screenshot kalau nak screenshot. Okay. So now ini paling penting, okay? This is the official importance date yang you kena tahu, okay? Maklumatnya adalah find title, potential supervisor and prepare your proposal is during the semester break. Nanti masa semester break tu, you dah start lah untuk prepare you punya slide dan semula. Tetapi saya akan mulakan untuk pencarian supervisor dalam masa terdekat ni. Kejap lagi, next slide, saya akan explain, okay? So this is the official supervisor selection. Macam saya cakap dekat awak tadi, ini paling penting. Pada minggu pertama, pada 3 hari sahaja, PTM, Pusat Teknologi Maklumat akan buka kepada pelajar dalam SMAP untuk mendaftar pelajar mengikut sistem EPSM. So sepanjang 3 hari, you kena pilih pensyarah yang telah diberi keputusan kepada awak. Maksudnya nanti saya akan keluar satu file PDF, saya akan tulis. Contohnya Atam dengan siapa, Ainuddin dengan siapa, Izzuddin dengan siapa, contohnya so Kisha dengan siapa. So you klik mengikut kepada itu sahaja. Okay, sebab kita akan ada meeting untuk putuskan sama ada dengan tajuk you tu sesuai tak dengan supervisor tu. Alright. And then FYP akan berlangsung pada semester hadapan pada minggu pertama sehingga minggu ke-14. So ini paling penting, okay? This is very important, right? So pada 19 hari bulan 1 2022, okay? So 19/1 ni adalah BDP 1 briefing daripada saya lah hari ni. This is 19 of January 2022. Okay, we go to the next. So this is 23 hari bulan 1 2022. Bermula 23 hari bulan 1 2022 sebab kita bagilah pensyarah kita dengan awak semua bertenang untuk memikir tajuk apa, untuk memikir siapa supervisor awak. Itu tempoh bertenang kepada awak selepas penyampaian maklumat saya pada hari ini untuk memastikan bahawa awak ni tenang memilih orang yang betul ataupun awak ni memilih bidang yang betul. Alright. Sehinggalah 10 hari bulan 2 2022 adalah proses selection your potential supervisor untuk you punya PSM 1. Ingat ya, tarikh keramat ini 23 hari bulan 1 2022 sehingga 10 hari bulan 2 2022. So ini adalah tempoh masa you untuk mencari supervisor you. Okay. So pada 10 hari bulan 2 2022 adalah submission supervisor consent form. Okay, form ini saya akan berikan kepada awak sebentar lagi dalam grup. Okay, form ini adalah kalau you tengok dekat sini, you perlukan nama pelajar di sini, nombor matrik you, program you BPC saya dah tulis BPC, nombor telefon you dan email you. Okay. So di bawah ini adalah cadangan nama penyelia dan tajuk PSM 1. So you kena ada nama penyelia you siapa. Kalau contoh nama saya, you tulis TS Dr. Muhammad Hilmi Izzuan bin Abdul Rahim.
Okay, and then you kena tulis dekat saya tajuk. Tajuk tu tak perlu complete lah kalau you susah nak fikir tajuk. Contoh you buat construction waste management in construction industry. Comparison noise pollution between industrial area and residential area. Lepas tu tajuk yang ketiga, you nak buat pasal performance. So kajian pengukuran performance dalam bahasa Melayu apa? Prestasi buruh binaan luar dan buruh binaan dalam Malaysia. Contoh. So you tulis tajuk tu, ini adalah cadangan tajuk you dan you hantar kepada supervisor yang you nak approach tu. Bukan you approach saja tulis kat dia, Assalamualaikum doktor free tak? Boleh tak saya nak jadi supervisor doktor? So you come out dengan form ni, nanti supervisor you akan tengok. Kalaulah contoh Dr. Hilmi tu bersetuju untuk ambil you, barulah Dr. Hilmi turunkan tanda tangan dan cop dan bagi semula kepada you. Because of pada 24 hari bulan 2, pada 10 hari bulan 2, you kena submit form ini dekat Google link yang akan saya bagikan nanti. Saya tak boleh bagi sekarang, nanti awak semua terlalu banyak sangat informasi, terlalu banyak sangat form, nanti awak macam dah lupa. Nanti awak perlukan Google Form tu kemudian. So saya akan bagi link Google Form tu kemudian hari, bermula pada 23 hari bulan ni. Okay? Saya tak bagi sekarang, saya akan bagi 23. Tengoklah kalau tu saya, kalau macam okey, saya akan bagi lagi cepat sikit lah. So lepas, ingat ya proses dia, you download form ni, you isi dan you isi maklumat berikut dan you hantar approach bersama supervisor tersebut. So setiap supervisor ada kuota dia, okey? Setiap supervisor ada kuota dia, dia tidak boleh lebih daripada kuota yang telah saya berikan kepada mereka. Okey. Contoh kalau supervisor kata awak penuh, you dah approach 16 pensyarah, dah penuh semua. Tak apa. Ya? Ada orang panggil saya ke? Tidak ada kan? Okey, contoh awak dah penuh, dah approach 16, dah approach Dr. Roslin, Dr. Yamani, Dr. Narimah, Dr. Hilmi, Puan Zailawati, Puan Syaifah Mariam, Dr. Naimah, dah penuh, dah runsing, dah pening. It's okay, tak apa. Awak just lengkapkan bahagian atas, tulis sahaja nama penelia yang awak rasa awak nak tersebut dan tajuk PSM-nya wajib. Bawah ini kosongkan. Dan awak submit juga pada 10 hari bulan 2. Bermaksud pada 10 hari bulan 2 ini ada 2 kategori pelajar. Kategori pelajar pertama menerima pengesahan daripada bakal supervisor. Dan kategori 2 adalah pelajar yang tidak menerima pengesahan daripada supervisor. So all of you are compulsory, all of you wajib untuk submit form dalam Google Form yang saya akan sediakan pada masa terdekat ini. Okay? Bila you dah submit tersebut, ada 2 kategori. Kategori pertama pelajar yang lengkap dengan pengesahan daripada bakal supervisor. Dan kategori yang kedua, pelajar yang tidak mendapat pengesahan. So pelajar yang tidak dapat pengesahan itu pun kena upload. So pada 10 hari bulan 2, saya akan menerima sebanyak 100 something pelajar. So all of you are compulsory to submit tau. Compulsory submit kepada saya. Dan kemudian before 24 kami akan laksanakan meeting. Kami sebagai pensyarah semua akan melaksanakan meeting untuk memutuskan final of supervisor you. And then pada 24 hari bulan 2 ini, okay, pada 24 hari bulan 2 ini, saya akan announce the list of supervisor and student by the coordinator. Coordinator is me lah. Saya akan keluarkan, saya akan tulis Tam dengan siapa, Ainuddin dengan siapa, Farah dengan siapa, Siti Nurhaliza dengan siapa. So dekat situ nanti saya akan listkan. So pada 20 hari bulan 3, ini adalah tarikh keramat yang sangat penting. This is your first semester, your first week. You are compulsory to register. You kena register you punya supervisor through the SMAP online, what we call as a EPSM. Nanti akan ada keluar 16 pensyarah dan ada beberapa kuota dekat situ. So you have to click. You hanya perlu klik saja.
Klik siapa pensyarah yang telah ditetapkan mengikut kepada dokumen PDF yang saya lancarkan pada 24 hari bulan 2 2022. Alright. Saya ulang sekali lagi secara ringkas. Ini paling penting. Hari ini adalah pelaksanaan taklimat. Kemudian bermula 23 hari bulan 1 2022 sehingga 10 hari bulan 2 2022 adalah selection potential supervisor BDP1. Alright. By student. Okay. You akan download form ini sebentar saja lagi. You kena fill up the form. Dan berserta dengan nama potential penyelia dan tajuk PSM ni paling penting. Okay, you jumpa dengan mereka, you tanya dekat mereka, Assalamualaikum Dr. Narimah, saya bercadang untuk saya bercadang untuk mengambil Dr. Narimah untuk menjadi penyelia PSM 1 bagi saya. Ini saya sertakan borang bagi pemilihan cadangan penyelia dan tajuk PSM. Mohon Dr. Narimah respon. Nanti bila dia dah bersetuju, barulah Dr. Narimah akan turunkan chop. Okay, kalau Dr. Narimah kata, maaf Tam, saya dah cukup kuota, saya minta maaf sangat-sangat. And then you pergi kepada next person, pergi kepada third person. Kalau you dah pergi kepada 5 orang, kalau you rasa you macam tak boleh macam tu, it's okay. Pada 10 hari bulan 2, okay, submission ni melalui Google Link, you kosongkan saja bawah ni. So saya sebagai coordinator, ingat tak tugas-tugas saya tadi, saya akan coordinate siapakah potential supervisor you mengikut kepada tajuk you. And that's why tajuk tu sangat-sangat penting. Alright. And then announcement of the list supervisor akan publish pada 24 of February 2022. So means that you have to refer the final punya draft dalam PDF yang saya akan keluarkan pada tarikh sedemikian. And this is the tarikh keramat, the important date for you to register your supervisor based on the document yang saya attachkan pada 24 hari bulan 2 2022. Kan, jangan tiba-tiba saya dah tulis kat situ Tam dengan Dr. Narimah, tiba-tiba Tam pergi klik Dr. Yamani. Jangan itu yang paling saya ingin tekankan dan tegaskan di sini, bahawa you kena mengikut kepada ketetapan yang telah saya tetapkan tersebut. Okey. Tetapi kalau you dah pilih supervisor Dr. Narimah, contoh Tam dah pilih sini Dr. Narimah, and then Dr. Narimah dah sign, memang dia akan dapat Dr. Narimah lah dalam PDF tersebut, memang Tam dengan Dr. Narimah. Cuma yang salahnya apabila you dah tulis kat situ Dr. Narimah, saya dah approve dan saya dah listkan dalam PDF tersebut, tiba-tiba Tam pilih Dr. Yamani pula. Jangan macam tu. Jangan sesekali ya anak-anak. Okey. Ada apa-apa soalan tak tentang proses flow ini? Clear Doktor. Clear kan? Saya harap clear. Saya pun terang dengan jelas, terang dengan nyata, menggunakan dui bahasa. Saya harap semua faham di sini. Alright? Okay. Okay. Kita pergi ke next slide. Thank you. Right. Nampak tak slide thank you? Tak Nampak. Thank you. Nampak Doktor. Okey anak-anak. Saya ada apa-apa soalan tak? Ya. Masa kita approach supervisor tu, kita kena bagi tajuk terus ke macam mana? Yelah, tadi dekat yang borang tu ada 3 tajuk bawah tu. Bagi 3 tajuk. Tajuk tu bukan complete yang macam a study on bla bla bla. Kalau complete bagus. Tetapi kalau you macam tak boleh nak completekan tajuk tu, you macam tulislah construction waste management, awareness on construction waste management, macam tu. At least ada tulis something, kita tahu apa idea yang you nak buat.